Antara fokus negeri di bawah payu, Kerajaan Sabah yakin akan diberikan tambahan dana dalam Belanjawan 2024. Laporannya kita terus saja bersama Radin Robin di Kota Kinabalu. Radin, silakan. Baik Nurul, Kerajaan Sabah yakin tambahan belanjawan untuk Sabah akan diberikan untuk tujuan pembangunan dan pembekalan dalam Belanjawan 2024 yang dijadual dibentangkan di Parlimen pada 13 Oktober ini. Saya amat yakin tambahan bajet untuk Sabah, pembangunannya dan juga termasuklah perbekalan dan lain-lain itu. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan biasiswa cemerlang negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah kepada 10 penerima di Menara Kinabalu yang turut dihadiri Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Zainuddin Aman. Dalam Belanjawan 2023, Sabah menerima peruntukan sebanyak 6.5 bilion ringgit, meningkat 3.1% berbanding tahun 2022. Mengenai majlis itu, Datuk Haji Ji berkata Kerajaan Sabah memperuntukkan biasiswa berjumlah 101 juta ringgit untuk anak negeri yang melanjutkan pengajian ke universiti dan institusi pengajian tinggi awam tahun ini. Peruntukan biasiswa itu memberi manfaat kepada 4,638 pelajar Sabah melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Jelas Dato' Haji Ji, peruntukan biasiswa tahun ini ditingkatkan berbanding 55 juta ringgit pada tahun lepas, sekaligus menunjukkan kerajaan negeri komited dalam memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan. Kita memerlukan tenaga rakyat kita yang pandai, yang mahir dalam semua bidang. Karena itu kita tingkatkan lagi. Kita bagi peruntukan yang tinggi untuk menaja anak-anak kita. Dia termasuklah berbagai bidang yang akan diceburi. Sementara itu, seorang penerima beasiswa berkenaan, Arni Jaliusi, 20 tahun, berazam untuk melakukan yang terbaik dalam pelajaran bagi mencapai cita-citanya sebagai guru sekaligus menjadi inspirasi kepada anak Sabah yang lain. Semoga saya dapat sentiasa melakukan yang terbaiklah yang semampu saya dan mudah-mudahan saya dapat mencapai cita-cita saya dan menjadi inspirasi kepada anak-anak Sabah yang lain. Arni merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fuad Stephen Kulu dan antara pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022 di Sabah apabila memperoleh puratan nilai grade kumulatif PNGK 4.0. Esok, gadis berketurunan dusun dari Kulu itu akan mendaftar sebagai pelajar ijazah sarjana muda sains sosial geografi dengan kepujian di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Lebih 44 pakej percutian ditawarkan 30 ejen pelancongan di Sabah, Sarawak dan Labuan menerusi risalah Fly Borneo Specials Volume 1 The Adventure Begins Here. Ia hasil inisiatif Tourism Malaysia bersama Malaysia Aviation Group MAG bagi meningkatkan pendapatan pelancongan negeri. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata, pakej inklusif tersebut mengetengahkan sejarah Borneo Malaysia yang kaya dengan pelbagai budaya, keindahan lanskap semula jadi, flora dan fauna serta keunikan makanan Borneo. We already started selling it and we can see that there's an increase in terms of demand for that. People are asking, people are buying, they are start booking and other things. So it is a positive kind of response that we have got from the people or the travellers. Beliau ditemui RTM selepas melancarkan risalah berkenaan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Dr. Amar, Sabah mencatatkan sejumlah 853,100 ketibaan pelancong bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 berbanding 664,533 pelancong bagi tempoh sama tahun lalu. Tourism Malaysia menyasarkan ketibaan 23.5 juta pelancong antarabangsa dengan unjuran pendapatan 76.8 bilion ringgit menjelang 2025. Dua bot pancing dengan muatan pelbagai hasil laut spesies terancam dianggar berjumlah 1.5 juta ringgit ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maritim Malaysia dalam satu operasi yang dijalankan kira-kira 58 batu nautika barat laut Simpang Mengayau Kudat pada Rabu lalu.
Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Maurice Greenville Abiratni berkata, berdasarkan maklumat risikan, 2 bot berkenaan dikesan aset ronda daripada Maritim Negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan KM Ikhlas ketika melaksanakan operasi sekitar pukul 12.35 tengah hari. Pemeriksaan mendapati bot pertama yang dipandu 2 warga asing berisi 35 karung ikan buntal, 76 karung kerang kering, 39 karung dan 14 kotak penyu kering, 2 karung siput kering, 6 kotak ikan beku serta masing-masing 1 karung kuda laut dan sirip ikan hiu. Manakala bot kedua yang dipandu 2 lagi warga asing mengandungi kira-kira 2,100 kg kerang kering dan 375 kg ikan buntal kering. Kesemua suspek bersama bot dan barang rampasan ditahan dan dibawa ke jeti untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat Zon Maritim Kudat. 12 notis kesalahan dikeluarkan dalam operasi penguatkuasaan bersepadu OPB Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB bersama pelbagai agensi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Kota Kinabalu Rabu lalu. Ia hasil pemeriksaan CIDB ke atas 1 kontraktor utama, 5 subkontraktor dan 115 pekerja. Daripada jumlah itu, 5 notis dikeluarkan CIDB, 2 notis Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, 3 notis Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan JKKP serta masing-masing 1 notis daripada Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menurut pengarah CIDB Sabah, Rosman Awang Hassan, OPB dijalankan bagi meningkatkan kesedaran dan berkongsi maklumat serta peraturan berkaitan dalam industri pembinaan di bawah Akta 520. Tegas beliau, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya pihak kontraktor gagal mematuhi akta berkenaan. Setakat September 2023, jumlah kontraktor berdaftar meningkat iaitu sebanyak 13,439 kontraktor berbanding 12,824 kontraktor tahun lalu. 18 ibu yang melahirkan bayi sempena Maulidur Rasul di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS Likas Kota Kinabalu menerima cenderahati daripada Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR. Penyampaian cenderahati itu disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib. Anggaran ini setakat ini lebih kurang di sini ada lebih kurang 60 beg cenderahati dan begitu juga di hospital-hospital seluruh Sabah. Kita juga telah pun mengagih-agihkan beg cenderahati ini kepada ibu-ibu yang melahirkan anak sempena Maulidur Rasul ini di seluruh Sabah. Sementara itu, ibu bayi bertuah menzahirkan perasaan gembira dan bersyukur kerana melahirkan anak pada Hari Kebesaran Umat Islam. Rasa tu memang sangat gembira lah, terharu juga. Sebab tidak sangka kan hari ini dia lahir pada jam 1 subuh macam itulah. Patutnya saya admit hari ini, operation tu besok. Tapi mungkin itulah dia mau keluar juga pada hari yang mulia ni hari. Perasaan kakak sangat bersyukurlah sebab melahirkan pada hari yang mulia lah kan, Maulidur Rasul, yang mana macam disangka-sangka ingat 27 sekalinya 12 Rabiul Awal juga dia ingin lahirkan. Setakat 5 petang semalam, 18 bayi di HWKKS bergelar Bayi Permata Maulidur Rasul apabila lahir pada 12 Rabiul Awal bersamaan tarikh kelahiran Nabi Muhammad. Daripada jumlah itu, 7 adalah bayi lelaki manakala 11 bayi perempuan. Bayi pertama dilahirkan pada 12.25 tengah malam. Kepelbagaian pesta yang diraikan semua suku kaum dilihat platform terbaik menyatukan dan mengeratkan perpaduan rakyat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata ini menguatkan lagi konsep Malaysia Madani sebagai teras keharmonian serta landasan kepada memacu pembangunan negara.
Datuk Robert yang juga adun Bingkor berucap merasmikan Pesta Tanglung 2023 di Padang Bandaran Pekan Keningau. Jelasnya selain mengetahui makna penganjuran pesta seumpama ini kepada masyarakat lain, ia juga dapat mempromosikan produk pelancongan dan kraftangan tempatan sekaligus meningkatkan pendapatan sosioekonomi komuniti. Tambah beliau, penganjuran program oleh pertubuhan bukan kerajaan mahupun badan korporat dengan kerjasama agensi kerajaan dapat menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan yang memberi manfaat kepada rakyat di semua peringkat. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurul. Silakan Nurul. Redwin, terima kasih atas perincian itu.